Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik tingkatan 5 KSSM sukatan baru sukatan baru. Kita akan masuk bab 4 matematik pengguna, iaitu percukaian. Sebelum ni kita dah habis tajuk yang pertama ubahan, yang kedua metrik, yang ketiga insurans, dan yang keempat percukaian. Untuk tajuk ni cikgu akan bahagilah pada 4 bahagian lah, untuk memudahkan kita menonton video. Cikgu akan ulas daripada buku teks lah, kepada 4 bahagian. Yang ni 4 yang pertama lah. Percukaian. Biasa dengar perkataan cukai. Ni untuk makluman pelajar lah. Percukaian biasa dengar ni. Kalau biasa kita tengok setiap bulan 3 setiap tahun, ibu bapa kita akan sibuk dengan cukai lah. Cukai. Kita tengok apa yang anda pelajari. Apa yang kita belajar? Percukaian. Perakaunan merupakan bidang yang terlibat dalam percukaian. Accountant memerlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai ekonomi dan jenis cukai untuk menyediakan penyata cukai pendapatan bagi korporat dan individu. Yang ni kita nak cerita penyata cukai pendapatan bagi korporat dan individu. Jadi accountant tu dia mestilah ni ayat dia kat sini, memerlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai ekonomi. Ni point dia yang pertama lah, ringkas. Kita tengok, tahukah anda Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem cukai pelaburan yang teratur lah, yang dikenakan terhadap pedagang mengikut negara dan hubungan negara itu dengan Melaka. Sistem percukaian pertama diperkenalkan di Persekutuan Tanah Melayu pada tahun ni first kali 1947, sebelum kita merdeka lagi. Sistem percukaian ni dah diperkenalkan lah. Kemudian diganti dengan Akta Cukai Pendapatan 1967. Ni dia upgrade sikit lah. Seterusnya ni maklumat lanjut, pelajar boleh scan. Kita pergi kepada yang ni istilah biasa lah. Bila kita belajar bab cukai, istilah biasa cukai jalan, rotek, cukai jualan dan perkhidmatan, sale and service tax. Yang ni cukai pendapatan, income tax. Ni ayat biasa yang kita guna ni. Sebut income tax ni cukai pendapatan. Cukai pintu property assessment, cukai tanah. Pelaporan cukai, potongan cukai bulanan. Yang ni biasa dengar. Lepas tu kita ada rebate ni pulangan lah. Tafsir cukai berasingan, tafsir cukai bersama, separate tax assessment dengan joint tax assessment. Kita sambung lagi, kita tengok. Ni cikgu ambil daripada buku teks lah. Pentadbiran sebuah negara adalah satu proses yang rumit yang memerlukan peruntukan yang besar. Jadi cukai ini merupakan sumber keuangan yang utama lah, bagi sebuah negara mentadbir urus dan membangunkan negara lah. Sistem cukai yang optimum bukan sahaja berupaya menjadi hasil kerajaan, malah juga dapat meningkatkan kualiti hidup rakyat. Mendorong pelaburan swasta. Jadi daripada cukai itulah yang digunakan untuk mentadbir negara. Apakah cukai yang ada di Malaysia? Ni point dia lah.
Ni pelajar akan pelajari lah. Okey, so kita tengok page yang seterusnya, percukaian. Okey, kerajaan memperuntukkan dana untuk menyediakan infrastruktur asas seperti nak bina hospital, bina hospital, memberi perkhidmatan kesihatan. Okey, daripada mana dana yang diperolehi? Antaranya ialah cukai, daripada cukai yang kita bayar tu kerajaan boleh bina macam-macam benda lah. Ni salah satu contoh membina hospital. Okey, seterusnya kita tengok apakah tujuan percukaian ni. Ni ringkas. Percukaian, apa tujuan dia? Adalah proses wang yang dikumpul daripada individu atau syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara. Pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan asas. Misalnya pendidikan, kesihatan, keselamatan, kebajikan, demi kesejahteraan rakyat. Semua hasil cukai yang dikutip berdasarkan akta yang diluluskan oleh Parlimen. Ini first kali tujuan tujuan cukai tu. Proses duit tu yang dikumpul daripada individu atau syarikat tu untuk pembangunan negara, tu point dia. Ni cukai ni kita tengok dia punya carta alih lah. Carta alih proses ataupun tujuan percukaian tu lah. First kali cukai cukai, rakyat bayar cukai. Ni point dia pertama lah. Jadi cukai tu diuruskan oleh kerajaan. So kerajaan ni membangunkan negara kita lah. So bila negara kita bangun, rakyat tu nikmati. Jadi kitaran dia jelas dekat sini Cukai ni sangat penting untuk pembangunan sebuah negara seterusnya mobilasi minda ni, yang ni kita boleh buat di kelas apabila kita bersemuka nanti. Kat sini tujuan percukaian apa dia tujuan percukaian? Ni main dia lah, sumber pendapatan kerajaan. Ni main dia yang pertama sekali. Ni pendapatan kerajaan untuk mentadbir urus negara, membiayai projek pembangunan negara, agihkan ketidakseimbangan pendapatan dalam syarikat. Ni poin dia yang pertama lah, tujuan dia. Tujuan yang kedua, alat pelaksanaan polisi kerajaan, supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Pelepasan cukai untuk rawatan, perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat yang penyayang. Ni contoh dia lah. Contoh dia. Polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Ni contoh yang kedua, cukai keuntungan tanah. Dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan hak tanah yang keterlaluan. Ni tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, kawalan penjualan barang dan perkhidmatan. Cukai boleh dikenakan pada sesuatu barang atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barang. Barangan atau penggunaan perkhidmatan tertentu, misalnya cukai rokok, cukai arak dan cukai perjudian. Kita sambung. Tujuan yang keempat, alat keuangan untuk menstabilkan ekonomi lah. Daripada cukai itu, pada keadaan tertentu, cukai merupakan satu daripada alat keuangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Yang ni pelajar kena tahu So ada 4 tujuan percukaian yang mudah lah. Sumber pendapatan negara, alat pelaksanaan polisi kerajaan,
kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan dan alat untuk menstabilkan ekonomi. Okey, kita pergi page yang seterusnya. Kemana cukai itu digunakan? Ini penting Ini penting bagi meningkatkan kesedaran kita lah. Kenapa perlunya kita bayar cukai ni? Okey, ni duit duit daripada cukai akan pergi ke pendidikan, kesihatan, kebajikan. Okey, ni infrastruktur lah. Okey, pertanian, keselamatan negara dan pembangunan. Dia sebenarnya banyak lagi Okey, jadi ni contoh yang besar lah. Ada 7 contoh. Okey, pembayaran cukai merupakan tanggungjawab rakyat yang wajib dilaksanakan. Ni kena tahulah. Rakyat yang wajib dilaksanakan. Okey, rakyat perlu membayar cukai secara jujur, dan mematuhi undang-undang supaya kerajaan tidak menanggung kerugian. Perancangan pembangunan negara akan terjejas jika negara kehilangan hasil cukai akibat sikap pembayar cukai yang tidak jujur dan amanah. Ni cerita ni sebenarnya cukai kita tengok kalau kes penyeludupan rokok tu semua sebenarnya nak lari daripada cukai. Jadi negara kita yang rugi lah. Tu point kat situ negara kita rugi kalau banyak kes penyeludupan bukan setakat rokok lah, biasanya kereta dan sebagainya lah. Okey, so latihan 4.1a ni pelajar boleh jawab secara ringkas Okey, so apakah jenis-jenis cukai dan kesan pengelakkan cukai tersebut dari aspek perundangan keuangan Okey, dekat sini cikgu akan explain lah jenis-jenis cukai dan kesan dia lah. Cukai dan kesan pengelakkan cukai. So dekat sini kita ada cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan. Kita ada lagi cukai jalan. Ni dekat bawah ni So pelajar boleh tengok secara ringkas lah. Okey, cukai jalan ni rotek kereta lah. Okey, kita ada cukai pintu, cukai yang dikenakan untuk kediaman kita lah dekat rumah. Kita ada cukai tanah dekat sini Okey, kita ada cukai jualan dan perkhidmatan. Yang ni kita beli barang ni dikenakan cukai. Tax dia macam-macam kat sini So kesan mengelakkan cukai. Dan kita ada exercise lah. Exercise latih kendiri 4.1b. So tadi jenis-jenis cukai jenis-jenis cukai yang perlu pelajar pelajari lah. Okey, video cikgu seterusnya cikgu akan explain satu-satu berkaitan dengan jenis-jenis cukai dan kesan pengelakkan ni cukai maksudnya kesan kepada kita lah. Okey, dari aspek perundangan dan keuangan. So itu saja video untuk tajuk yang keempat ni cukai. So kita akan jumpa lagi untuk part yang kedua untuk lebih detail. Okey, terima kasih.